Hai, selamat datang ke channel kami untuk mendengar ulasan buku pada hari ini. Buku yang akan dibincangkan pada hari ini berjudul Peak Performance. Sebelum memulakan perbincangan dan kupasan lanjut, terdapat dua cerita yang ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Dalam cerita pertama, terdapat seorang pelajar sekolah menengah yang terkenal kerana menang dalam perlumbaan larian dengan kelajuan 4 minit 1 saat per batu pada 2003. Dia telah menjadi salah seorang pelari sekolah menengah terpantas di Amerika Syarikat dan menerima tawaran daripada hampir setiap universiti di Amerika Syarikat. Oleh yang demikian, dia selalu berusaha keras, mengawal pemakanan dan berlatih pada setiap hari, termasuk pada hujung minggu dan musim percutian. Dalam cerita kedua, mengenai seorang pemuda yang telah menyertai syarikat perunding McKinsey selepas tamat pengajian di Universiti Michigan dengan keputusan yang cemerlang. Dia bekerja selama 70 jam seminggu dan menggunakan masa yang ada untuk meningkatkan kemahirannya dan membaca bahan ekonomi. Di samping itu, dia turut membina rutin untuk bangun awal supaya dapat meningkatkan kecekapan dalam kehidupan hariannya. Sejak itu, prestasinya sangat cemerlang di McKinsey kerana dia telah mendapat peluang untuk membina model ramalan penjagaan kesihatan. Sehinggakan pada akhirnya model ini sangat berjaya dan digunakan di semua hospital di Amerika Syarikat. Dia juga telah dijemput oleh Majlis Ekonomi Negara Amerika Syarikat untuk mengambil bahagian dalam reka bentuk dasar kesihatan negara di Rumah Putih walaupun usianya masih belum mencapai 24 tahun. Kedua-dua cerita ini sebenarnya merupakan kisah kehidupan kedua-dua pengarang buku ini, iaitu atlet Steve McNeese dan perunding Brad Stulberg. Perkara yang berlaku seterusnya mungkin berbeza daripada kebanyakan kisah kejayaan. Mereka tidak dapat mengekalkan prestasi mereka di puncak dan kesihatan serta kehidupan mereka juga merosot. Namun begitu, kisah mereka tidak berakhir di situ. Mereka ingin mencari jawapan bagi soalan-soalan seperti, bolehkah seseorang mencapai prestasi puncak tanpa mengorbankan kesihatan mereka? Adakah prestasi puncak ini dapat dikekalkan? Dan bagaimanakah perkara ini dapat dilakukan? Mereka turut memulakan kehidupan yang baharu. Steve telah menjadi saintis prestasi dan juga jurulatih sambilan pelari jarak jauh, manakala Brad menjadi kolumnis dan berusaha dalam bidang penulisan. Akhirnya, terhasillah buku Peak Performance yang membincangkan cara mencapai prestasi puncak yang mampan. Seterusnya, marilah kita kupaskan buku ini dengan lebih lanjut. Educat Studio. Bahagian pertama, elemen utama yang diperlukan untuk mengekalkan prestasi cemerlang. Melalui penyelidikan mendalam, kedua pengarang menemui banyak individu yang mengorbankan kesihatan untuk mencapai prestasi unggul supaya dapat bersaing dengan orang lain. Sebagai contoh, semasa minggu peperiksaan di sebuah universiti Amerika Syarikat, ramai pelajar menggunakan ubat amfetamin. Ubat ini pada asalnya digunakan untuk merawat gangguan hyperaktif kekurangan perhatian ataupun ADHD. Tetapi mereka mengambil ubat ini untuk meningkatkan fokus dan daya tahan mereka dalam persediaan peperiksaan. Tetapi ubat ini mempunyai kesan sampingan dan ketagihan yang tinggi, seperti menyebabkan mereka kehilangan selera makan, sakit perut, insomnia serta mengakibatkan ketagihan dan kematian sekiranya mereka mengambil dos yang berlebihan. Pada masa ini, amfetamin telah disenaraikan sebagai antara sejenis dadah oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Trend ini juga menjadi semakin biasa di tempat kerja. Kajian menunjukkan banyak pekerja di Amerika Syarikat makan tengah hari sambil bekerja dan tidak mendapat rehat yang secukupnya untuk meningkatkan produktiviti. Selain itu, banyak pekerja kolar putih mengalami kelesuan kerja yang serius. Ramai orang yang memilih untuk menggunakan ubat yang dapat tingkatkan produktiviti atau atasi insomnia supaya mereka dapat menyelesaikan kerja dengan lebih cepat dan mengatasi tekanan kerja yang berat. Semua fenomena di atas telah menyedarkan kedua-dua orang pengarang ini bahawa mengekalkan prestasi puncak yang mampan ialah teras kepada segala pencapaian. Jika kita mengorbankan kesihatan untuk mencapai kejayaan dan kekayaan, perkara-perkara ini tidak akan kekal lama. Pengarang menemui prinsip-prinsip yang sama
Bagi pelari jarak jauh yang masih cemerlang di usia 40-an serta artis dan penulis yang terlibat dalam kerja kreatif yang dapat mengekalkan produktiviti yang tinggi sepanjang hayat. Mereka telah merumuskan prinsip-prinsip ini dalam formula iaitu pertumbuhan sama dengan tekanan tambah berehat. Pengarang menegaskan bahawa formula ini dapat digunakan di mana-mana kategori yang ingin kita kembangkan, sama ada kekuatan fizikal atau kekuatan kognitif otak. Jika kita ingin mengamalkan prinsip ini, kita perlu memahami dua elemen utama ini, iaitu tekanan dan berehat. Pertama sekali, kita akan membincangkan aspek tekanan. Sebenarnya, tekanan bukan sesuatu yang hanya memudaratkan kita. Ia sepatutnya dilihat sebagai rangsangan luar yang tidak mempunyai nilai baik atau buruk yang tetap. Kita boleh menerima rangsangan tersebut dengan cara pasif atau aktif. Namun, apabila rangsangan luar terlalu kuat, kita mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dan akan mengalami masalah kesihatan. Secara ringkasnya, kesan tekanan dipengaruhi oleh dos tekanan dan juga cara pengendalian tekanan. Tidak kira siapa pun, mereka pasti akan merasai gemetar dan cemas semasa dalam pertandingan atau persaingan. Dan ini adalah respon biasa terhadap tekanan. Bagi kebanyakan orang, mereka melihat tekanan sebagai ancaman yang boleh merosakkan prestasi. Jadi mereka cuba menghindarinya dan mengabaikannya. Sebaliknya, para pakar melihat tekanan sebagai cabaran, bukan ancaman. Mereka mentafsirkan perasaan kegelisahan dan ketakutan ini sebagai bantuan kepada prestasi mereka. Saintis telah memperhatikan bahawa apabila mereka berfikir dengan cara ini, badan mereka akan menghasilkan hormon yang membantu otak berkembang pada tahap yang lebih tinggi dan juga melindungi kesihatan mereka. Jika anda merasai gemetar dan tertekan, cuba katakan kepada diri sendiri, ini merupakan peluang yang baik. Saya sangat teruja sekarang. Langkah ini boleh membantu kita mengubah pandangan ancaman kepada cabaran yang membolehkan kita bertindak dengan lebih baik. Seterusnya, kita akan membincangkan elemen utama kedua, iaitu berehat. Berehat sebenarnya lebih penting daripada mengatasi tekanan. Kebanyakan orang menganggap bahawa berehat bermaksud melakukan aktiviti yang santai seperti bermain telefon bimbit atau menonton TV setelah bekerja. Namun, sebenarnya aktiviti tersebut bukanlah definisi sebenar bagi istilah berehat kerana otak masih aktif dalam menerima maklumat dan tekanan perasaan tidak hilang. Berehat sebenarnya bermaksud membolehkan otak berehat tanpa menerima sebarang maklumat supaya badan dan minda dapat berehat dan dipulihkan selepas mengalami tekanan. Pengarang menemukan perbezaan utama antara mereka yang mencapai prestasi tinggi dan individu biasa adalah mereka memberikan lebih banyak waktu untuk berehat daripada orang lain. Sebagai contoh, pelari jarak jauh berusia 40 tahun yang masih dapat mengekalkan prestasi puncak memberitahu bahawa cara dia berehat antara sesi latihan adalah kunci untuk mencapai prestasinya yang cemerlang. Tekanan hanya efektif jika diseimbangi dengan rehat yang cukup, terutamanya ketika kita menghadapi tekanan yang tinggi. Semakin banyak kerja atau tugasan, semakin kerap kita perlu berehat. Namun begitu, hal ini tidak mudah untuk keluar daripada situasi bekerja yang bertekanan tinggi semata-mata untuk berehat. Bagaimanakah kita dapat berehat dengan kaedah yang strategik? Selain mendapatkan tidur yang mencukupi, bersenam, bercuti dan sebagainya, adakah kaedah lain yang lebih berkesan untuk berehat? Menurut pengarang, banyak orang yang dapat mengekalkan prestasi puncak mempunyai suatu kaedah berehat yang dipanggil meditasi kesedaran, iaitu mindfulness meditation. Keberkesanan meditasi kesedaran telah terbukti dalam penyelidikan sains otak. Kesedaran ialah kita menjalani kehidupan sepenuhnya pada saat ini dan menyedari diri kita dan persekitaran sekeliling. Kita boleh menjalani meditasi kesedaran dengan kaedah yang berikut. Pertama sekali, kita mencari satu tempat yang selesa dan tenang. Kemudian, menarik nafas dalam-dalam beberapa kali melalui hidung. Dalam proses ini, rasakan pergerakan perut kita pada setiap nafas. Jika terdapat sebarang fikiran timbul, perhatikan kehadirannya dan kemudian membawa perhatian kita kembali pada irama pernafasan dan perasaan kita. Bermula daripada seminit, kita boleh meningkatkan masa meditasi secara beransur-ansur. Dalam buku ini, pengarang menjelaskan bahawa tujuan utama meditasi
adalah untuk membantu kita lebih fokus pada saat ini dalam kehidupan kita. Tantangan besar untuk kita lebih fokus adalah kita kerap terganggu oleh mesej atau panggilan telefon yang akan meningkatkan tekanan. Oleh itu, berehat dengan kaedah yang betul penting untuk meredakan tekanan. Jika ketika berehat kita masih berasa tertekan, maka ia mungkin tidak berkesan. Saintis telah menemukan bahawa beberapa minit meditasi kesedaran harian memperkuat korteks prefrontal, iaitu pusat pengawalan otak. Ini membolehkan kita mengatasi tekanan dengan lebih efektif ketika kita mengalami tekanan. Sebahagian besar pakar yang menguasai cara menghadapi tekanan melihatnya sebagai cabaran dan mereka memberi penekanan pada rehat yang berkualiti. Secara keseluruhannya, kunci prestasi puncak dan berkekalan dapat diringkaskan dalam formula pertumbuhan sama dengan tekanan tambah berehat. Bahagian kedua, tabiat kerja yang baik dan kaedah untuk mengatasi kelesuan kerja bagi mencapai prestasi puncak yang mampan. Kita juga perlu memahami amalan kehidupan pakar-pakar seperti tabiat kerja dan cara mengatasi burnout yang membolehkan mereka mengekalkan prestasi yang tinggi. Kedua-dua orang pengarang telah menganalisis amalan kehidupan banyak pakar daripada pelbagai bidang yang mencapai prestasi puncak yang mampan dan merumuskan ciri personaliti dan tabiat kerja mereka dalam 3 cadangan. Pertama, kita harus menetapkan satu strategi persediaan untuk memasuki keadaan yang bersiap sedia dan terbaik. Untuk mencapai prestasi yang tinggi secara konsisten, kita perlu memberikan tumpuan lebih kepada tindakan yang efektif dan mengulanginya serta memperbaikinya. Ini akan membentuk tabiat yang dapat membantu kita menghadapi situasi dengan persiapan yang baik. Sebagai contoh, penulis terkenal Stephen King pernah menyatakan dalam autobiografinya bahawa dia tidak menunggu inspirasi untuk memulakan penulisan. Sebaliknya, dia mencipta suasana yang memudahkannya untuk mendapatkan inspirasi secara spontan. Beliau mengatur persiapan secara teliti sebelum menulis, seperti menyiapkan bilik tulis, menentukan lokasi meja, menyediakan bahan rujukan dan muzik, dan sebagainya. Fakta telah membuktikan bahawa persiapan ini membolehkan Stephen King mengekalkan inspirasi berterusan dan mencipta karya menarik selama beberapa dekad. Contoh lain adalah penunggang basikal wanita terpantas di dunia yang ditemubual oleh pengarang. Sebelum pertandingan, dia melakukan latihan yoga berintensiti tinggi untuk memasukkan tubuh dan mindannya ke dalam mood pertandingan. Terdapat juga seorang eksekutif syarikat yang selalu menulis perkataan positif tentang setiap peserta pada sehelai kertas sebelum mesyuarat supaya dapat membantunya mengatasi ketakutan dan memasuki keadaan kepimpinan yang aktif. Strategi persiapan berbeza untuk setiap pakar. Yang penting adalah kita mempunyai tabiat persiapan yang konsisten untuk merangsang tubuh dan otak supaya dapat memasuki keadaan yang bersiap sedia dan terbaik. Kedua, kuncinya bukan melalui penambahan, tetapi melalui pengurangan. Pengarang menyarankan kita belajar mengurangkan pengeluaran tenaga untuk membuat keputusan dan mengurangkan penggunaan emosi. Kita hanya perlu fokus pada hal yang benar-benar penting bagi kita. Para saintis menemukan tindakan yang remeh seperti memilih pakaian atau makanan sebenarnya memerlukan tenaga yang sama seperti melakukan tugas yang penting. Dengan kata lain, setiap keputusan dalam kehidupan harian akan menggunakan tenaga kita. Contohnya, Steve Jobs mempunyai banyak seluar jin yang serupa di dalam almari dan Mark Zuckerberg memakai t-shirt yang sama pada setiap hari. Apabila ditanya oleh wartawan, Mark Zuckerberg berkata, "Saya ingin menyingkirkan perkara yang tidak perlu dalam kehidupan saya agar saya dapat fokus dalam menguruskan syarikat dengan lebih berkesan." Sumber tenaga manusia terhad, jadi kita perlu mengautomasikan aktiviti harian yang berulangan kerana ianya dapat membantu kita mengurangkan aktiviti membuat keputusan supaya kita dapat fokus untuk hal yang lebih penting. Hal yang sama berlaku dalam penggunaan emosi. Pengarang menyatakan bahawa kita mudah terpengaruh oleh emosi orang lain, baik positif atau negatif. Oleh itu, pengarang menyarankan kita memilih kawan dengan bijak dan menghindari suasana negatif dan pesimis, serta mengurangkan penggunaan emosi yang tidak perlu
kerana ianya dapat menghabiskan tenaga kita. Sebaliknya, berada dalam suasana positif dan motivasi, hal ini akan mendukung kita mencapai prestasi yang berterusan. Ketiga, kita harus menetapkan matlamat di luar diri kita dan membina semangat supaya dapat mengatasi kelesuan kerja atau burnout yang disebabkan oleh kemajuan jangka panjang. Sesiapa yang dapat mengatasi kelesuan ini dan mengekalkan prestasi puncak mesti didorong oleh matlamat tertentu seperti kecintaan terhadap sesuatu perkara atau keinginan untuk membantu orang lain. Salah satu sumber motivasi untuk menjaga prestasi puncak adalah dengan mengalihkan fokus dari ego dan memusatkan perhatian kepada perkara di luar yang lebih penting. Pada tahun 1990-an, saintis senaman Tim Noakes mendedahkan sebab di sebalik kelesuan. Dia ingin mengetahui mengapa atlet seringkali mampu mengatasi had fizikal mereka pada akhir pertandingan walaupun sudah mengalami kelesuan. Melalui eksperimen, dia meletakkan penderia elektronik pada atlet dan membuat mereka melakukan latihan bebanan pada kaki mereka sehingga tidak terdaya lagi. Hasil eksperimen menunjukkan bahawa otot mereka tidak mengecut ketika mereka merasakan keletihan. Malah, mereka masih mampu melakukan lebih banyak aktiviti. Apabila aliran elektrik merangsang otot mereka, perkara ini telah menghasilkan daya tambahan. Kesimpulannya, kelesuan tidak berlaku dalam badan tetapi dalam otak kita. Otak kita telah memasuki mekanisme kelesuan untuk melindungi diri sementara badan kita masih mempunyai sedikit kekuatan. Kajian lanjut menunjukkan bahawa atlet mampu mengatasi had fizikal mereka secara mengejut disebabkan oleh motivasi yang kuat pada ketika itu. Mereka mungkin berfikir tentang keluarga, rakannya yang menghidap kanser atau semata-mata kepercayaannya. Mereka didorong oleh matlamat di luar diri mereka dan bukan ego mereka sendiri. Seseorang yang berjaya menjaga prestasi puncaknya tidak akan berhenti setelah mencapai pencapaian peribadi, tetapi terus berusaha untuk mengatasi prestasi sebelumnya. Kesimpulan. Secara kesimpulannya, dan dapat dirumuskan dalam formula pertumbuhan sama dengan tekanan tambah berehat. Kita mesti sentiasa berhadapan dengan tekanan yang lebih sedikit daripada tekanan yang kita mampu bertahan. Dalam masa yang sama, kita juga mesti mementingkan masa rehat dan berehat dengan kaedah yang strategik. Selain itu, pengarang juga merumuskan 3 cadangan untuk kita supaya dapat mengamalkan tabiat baik dan mengelakkan kelesuan. Pertama, tetapkan satu set strategi persediaan untuk memasuki keadaan yang bersiap sedia dan terbaik. Kedua, kunci pencapaian prestasi puncak adalah melalui pengurangan. Ketiga, tetapkan matlamat di luar diri kita dan membina semangat untuk mengatasi kelesuan yang disebabkan oleh kemajuan jangka panjang. Sesiapa yang dapat mengekalkan prestasi puncak yang mampan tanpa mengorbankan kesihatan akan berjaya sepanjang umurnya. Demikianlah kupasan yang mendalam dan terperinci tentang buku yang menampilkan sesuatu yang bermanfaat ini. Saya percaya bahawa anda telah memperoleh suatu pengetahuan yang akan dapat menginspirasikan anda untuk terus kekal sukses, cemerlang dan terbaik dalam semua keadaan dan lapangan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam kupasan buku yang seterusnya.